Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norazana binti Awang Kecil dari Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah sediaan Dr. Nur Azwa Hanum binti Nur Syahid ingin membentangkan kajian yang bertajuk Hubungan Pengalaman Mengajar dengan Tahap Kesediaan Guru Bahasa Melayu menggunakan didik hibur dalam talian. Baru-baru ini, dunia dikejutkan dengan penularan pandemik COVID-19 hingga menyebabkan corak pengajaran guru berubah daripada bersemuka kepada secara dalam talian. Menurut Widiana 2020, pembelajaran secara dalam talian merupakan salah satu wahana pembelajaran secara maya yang menggunakan capaian internet bagi menggantikan pembelajaran bersemuka kepada pembelajaran dalam talian. Guru perlu sentiasa memikirkan sesuatu kaedah pengajaran yang bersesuaian agar murid kekal minat dan bermotivasi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Berbagai pendekatan pengajaran boleh digunakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Antara salah satunya adalah pendekatan didik hibur. Penggunaan pendekatan didik hibur adalah salah satu kaedah mengajar yang dapat menarik minat murid dalam PDP dalam talian. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2015 telah mencadangkan pendekatan didik hibur ini mulai tahun 2010 sebagai salah satu alternatif pengajaran kepada guru dalam standard sekolah rendah KSSR. Pendekatan didik hibur yang telah dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di sekolah rendah bertujuan untuk memastikan PDP dirancang mencapai transformasi yang ditetapkan. Penggunaan pendekatan didik hibur semasa PDP dalam talian juga turut digalakkan oleh KPM sebagai salah satu alternatif menarik kehadiran dan minat murid untuk belajar secara dalam talian. Menurut laporan berita harian Metro 2019, pembelajaran yang menyeronokkan seperti perkonsepkan didik hibur bukan saja dapat memberi pengalaman baharu kepada murid, malah dapat memudahkan murid memahami sesuatu yang dipelajari di bilik belajar. Kajian ini akan membincangkan hubungan antara pengalaman mengajar dengan tahap kesediaan guru bahasa Melayu menggunakan didik hibur semasa dalam talian. Pengalaman mengajar juga penting kerana mempengaruhi pembelajaran yang dijalankan. Menurut Muhammad Khairuddin Abdullah dan Halimah Laji 2014, proses pengajaran akan berjalan lancar apabila guru mempunyai pengalaman yang mencukupi semasa di bilik belajar. Pendekatan didik hibur merupakan salah satu kaedah pendekatan yang digunakan oleh guru bahasa Melayu untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih santai dan memurahkan kebimbangan murid dalam pengajaran bahasa Melayu. Pendekatan didik hibur dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik dan kemahiran murid seperti dalam kemahiran mendengar, membaca, bertutur dan menulis. Pendekatan didik hibur juga mempunyai 4 teknik iaitu menyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi yang boleh digunakan oleh guru bahasa Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan Malaysia 2015. Guru-guru seharusnya menguasai 4 teknik ini untuk diterapkan dalam pengajaran bahasa Melayu. Hal ini kerana guru dapat menyampaikan kefahaman isi kandungan bahasa Melayu kepada murid dengan lebih berkesan berdasarkan pendekatan didik hibur yang diterapkan. Berdasarkan kajian lepas, penggunaan kaedah humor dalam penggunaan didik hibur sesuai dilaksanakan dalam PDP Bahasa Melayu. Berdasarkan hasil kajian Mazlan 2016, didapati kaedah humor yang sering digunakan oleh guru secara komunikasi, bahan dan variasi pengajaran. Menurut Ain Nur Atika 2021, penggunaan elemen didik hibur adalah lebih praktikal dan sesuai berdasarkan bahan dan komunikasi supaya pembelajaran dalam talian lebih menyeronokkan. Kajian Muhammad Rahiman
2020 mendapati guru cemerlang bahasa Melayu mengaplikasi kaedah didik hibur dalam talian bagi memastikan murid menyertai PDP dalam talian. Dapatan kajian tersebut juga mendapati murid menunjukkan objektif kajian. Bagi objektif kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti pengalaman mengajar guru dalam pengajaran bahasa Melayu. Yang kedua, mengenal pasti tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan didik hibur dalam talian. Dan yang ketiga, mengenal pasti hubungan antara pengalaman mengajar dengan tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan didik hibur dalam talian. Baiklah, untuk metodologi kajian ini telah menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif dan menggunakan kaedah tinjauan. Iaitu kajian ini merangkumi analisis deskriptif dan analisis inferensi. Bagi populasi kajian pula terdiri daripada 973 orang guru bahasa Melayu yang terlibat di Sekolah Kebangsaan Daerah Hulu Langat. Sampel kajian adalah seramai 278 orang guru bahasa Melayu. Instrumen kajian ini adalah terdiri daripada 4 bahagian, iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan, bahagian C, tahap kesediaan guru dari aspek kemahiran, dan bahagian D, tahap kesediaan guru dari aspek sikap. Pengumpulan data adalah menggunakan soal selidik, manakala analisis data adalah SPSS versi 25.0. Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan dari aspek demografi, iaitu pengalaman mengajar, didapati bahawa seramai 108 orang bersamaan 38.8% yang berpengalaman mengajar melebihi 20 tahun ke atas. Manakala 81 orang bersamaan 29.1% yang memiliki pengalaman mengajar melebihi 11 hingga 19 tahun. Kemudian diikuti oleh 71 orang bersamaan 25.5% yang berpengalaman mengajar di antara 4 hingga 10 tahun, dan bilangan sampel kajian yang paling kurang ialah 18 orang bersamaan 6.4% yang mempunyai pengalaman mengajar di antara 1 hingga 3 tahun. Ini menunjukkan lebih ramai guru yang berpengalaman mengajar melebihi 20 tahun ke atas. Baiklah, seterusnya adalah dapatan kajian tentang tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan pendekatan didik hibur semasa dalam talian. Hasil dapatan mendapati tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan didik hibur dalam talian dari aspek sikap adalah paling tinggi, iaitu dengan nilai min 3.86 dengan sisihan PY 0.376 dengan tahap yang tinggi. Kemudian diikuti dengan aspek pengetahuan dengan nilai min 3.82 dengan sisihan PY 0.374 dengan tahap yang tinggi. Manakala aspek kemahiran pula merupakan aspek yang paling rendah, iaitu dengan nilai min 3.58 dengan sisihan PY 0.421 dengan tahap yang sederhana. Purata keseluruhan min adalah 3.75 dengan sisihan piawaian 0.33 dan pada tahap yang tinggi. Berdasarkan dapatan kajian analisis kolerasi dengan tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan didik hibur, mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan guru bahasa Melayu dari aspek kemahiran dengan pengalaman mengajar, iaitu dengan nilai kolerasi 0.07 dengan signifikan 0.27. Manakala sikap pula tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan pengalaman mengajar dengan nilai kolerasi 0.28 dengan signifikan 0.65. Namun begitu, hasil dapatan analisis kolerasi
dalam jadual menunjukkan terdapat satu hubungan yang signifikan antara aspek pengetahuan dengan pengalaman mengajar, iaitu dengan nilai korelasi 0.14 dengan signifikan 0.02. Seterusnya, hasil dapatan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan dengan pengalaman mengajar guru bahasa Melayu. Ini dapat dilihat dalam jadual berikut, iaitu menunjukkan nilai korelasi tahap kesediaan adalah 0.09 dengan signifikan 0.13, iaitu telah melebihi nilai signifikan 0.05. Maka HO gagal ditolak. Dapatan ini telah menunjukkan bahawa pengalaman mengajar tidak mempunyai kaitan dengan tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap penggunaan didik hibur dalam talian. Ini menunjukkan guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang lama tidak semestinya mereka mempunyai kesediaan yang tinggi terhadap penggunaan didik hibur dalam talian. Secara keseluruhannya, kajian ini dapat menjelaskan bahawa pengalaman mengajar tidak mempengaruhi penggunaan pendekatan didik hibur yang digunakan oleh guru bahasa Melayu semasa dalam talian. Selain itu, tahap kesediaan guru dari aspek kemahiran dalam penggunaan didik hibur semasa dalam talian perlu ditambah baik. Guru-guru perlu didedahkan dengan bengkel dan kursus berkaitan dengan kemahiran melaksanakan pendekatan didik hibur semasa dalam talian supaya pembelajaran lebih menyeronokkan dan lebih berkesan. Penguasaan guru dalam pendekatan didik hibur haruslah seiring dengan perubahan semasa. Guru-guru hendaklah menyesuaikan kaedah didik hibur yang menarik agar dapat membantu murid meningkatkan penguasaan, kefahaman dan penghayatan dalam pengajaran bahasa Melayu. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.